Koko Aisyah boleh tolong hamba. Maka datang mereka itu akan Nabi Aisyah, tuan-tuan. Cerita bahawa waktu tu ni memang orang tu berada dalam keadaan tekanan. Tekanan ni masuk apa? Masuk dan mereka ni memang betul-betul perlukan pertolongan. Kira suruh pergi tak mana apa pergi. Macam kita lah tuan-tuan sekalian. Saya ambil contoh apa? Anak kita nak masuk universiti. Duit tak ada ni. Jadi orang habaq kerja lagi hampir tekan pihak amanah ikhtiar ke apa. Kita pergi tekan, pergi tengok ni saya nak minta tolong. Allah, kami ni kalau campur haji minta ni dekat 100 orang dah minta ni, kata peruntukan kami dekat 90 orang ya. Tak boleh nak tolong. Haji pilah lari pergi mana-mana. Tak mana saya nak pergi. Try pergi tengok apa nama amanah saham berhad ke apa ke. Kita pun dengar-dengar lari pergi amanah saham pula. Pergi kata haji nak masuk saham. Masuk saham apa nak minta duit sikit. Tak boleh. Haji lah ni ada dia kata masjid. Dia kata ada duit ni. Lari pergi masjid Kuala Kedah. Pasal dia padu bagi duit. Lari pergi. Tak mana pun pergi. Pasal desperate. Pasal tertekan. Tuan-tuan sekalian. Macam tu juga orang ni, dia pun tertekan nak masuk api neraka ni. Dia pun takut kalau tak ada siapa tolong dia masuk api neraka. Jadi tak mana pun habang, tang tu dia pun nanti pergi. Jadi bila Nabi Musa sudah habang, kata hamba pergi lari ke Aisyah, kok dia boleh tolong hamba. Dia pun terus pergi kepada Nabi Aisyah, tak cakap banyak dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sa'ala Musa rabbahu ma adna ahlil jannati manzilah. Qal huwa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlul jannati al-jannah. Fayuqalu lahu udkhulil jannah. Fayaqul ay rabbi kayf. Wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadhatihim. Fayuqalu lahu atarda an yakuna laka mithlu mulki malakin min muluki dunya. Fayaqulu raditu rabbi. Fayaqulu laka dhalik wa mithluh wa mithluh wa mithluh wa mithluh. Faqala fil khamisah raditu rabbi. Fayaqulu hadha lak wa asharatu amthalih. Walaka majtahat nafsuk wal ladhat ainuk. Fayaqulu raditu rabbi. Qala Musa rabbi fa'a'lahum manzilah. Qala ulaika alladhina aradtu gharastu karamatahum biyadi wa khatamtu 'alayha falam tara 'ain wa lam tasma' udhun wa lam yakhtur 'ala qalbi bashar. Qala wa misdaquhu fi kitabillahi azza wa jalla
fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Al-ayah atau kama qala, hadis sahih rawahu Muslim. Daripada seorang sahabat Nabi, nama dia Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi SAW pernah menceritakan kepada sahabat tentang satu hadis kursi. Hadis kursi ini adalah satu hadis di mana lafaz ataupun makna itu datang daripada Allah Ta'ala, dan lafaz itu datang daripada Nabi SAW. Hadis kursi ini dia merupakan kalamullah, tetapi dia bukan Al-Quran. Apa beza hadis kursi dengan Quran? Quran ni kalam dia tu main daripada Allah, makna main daripada Allah, lafaz dia juga datang daripada Allah, komplit, pure daripada Allah. Manakala hadis kursi itu makna dia main daripada Allah dan lafaz dia tu main daripada Nabi SAW. Itu beza yang pertama. Beza yang kedua ni, Al-Quran kita baca dalam semayang, manakala hadis kursi tak boleh baca dalam semayang. Jadi tuan-tuan pergi baca Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala Musa rabbahu ma adna ahlil jannah manzilah. Kalau kita orang Batu Nam ni tak tahu, boleh ingat Quran lah. Tapi kena orang bahasa Arab. Dia kata ni hadis ni, ada kau ni baca hadis. Ada tuan-tuan? Ada. Saya rupa-rupanya bila kita duk cerita buat contoh macam ni, rupanya ada orang yang dia tak tahu yang mana satu Quran, yang mana satu nasyid, dia tak tahu. Sampai dia duk ingat Salla alaika Allah tu, dia ingat baca Quran. Orang duk nasyid apa semua, anak dia nasyid balik-balik, dia kata baca surah apa? Dia tak ada, bukan surah ya, ini nasyid. Dia tak tahu berapa puluh tahun punya aku duk pegang ni, aku duk ingat hak ni Quran. Kalau dia jadi imam, dia baca tu Bismillahirrahmanirrahim. Salla alaika Allahu ya adnani. Dia baca yang tu, sebab dia duk ingat yang tu yang Quran. Memanglah bahasa dia bahasa Arab, tetapi bukan Quran. Itu beza tu. Jadi Nabi SAW dia kata, ada satu ketika Sa'ala Musa Rabbah, Nabi Musa sudah ditanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Musa kata, Ma adna ahlil jannah manzilah. Dia kata, Ya Allah, siapakah orang yang diberikan kedudukan dalam syurga yang paling rendah sekali? Siapakah orang yang bila dia masuk dalam syurga, dia dapat syurga yang paling rendah? Maka Nabi SAW kata, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, Tuhan kata syurga yang paling rendah, kalau bahasa kita paling lekeh lah. Tapi syurga ni tak ada lekeh, semua sempoi lah. Tuhan kata, yang paling rendah tahap syurga yang aku bagi kepada hamba aku, iaitulah huwa rajulun yaji'u ba'da ma udkhilal jannah ahlul jannah. Iaitulah satu orang lelaki yang ketika mana dia mai selepas daripada semua orang dah masuk syurga dia last sekali. Semua orang bakal masuk syurga dah. Bila dia sampai dia keluar daripada api neraka, Allah Ta'ala kata kat dia, udkhulil jannah. Tuhan kita masuk dalam syurga. Fayaqulu ay rabbi kaifa wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadatihim. Dia main-main itu, dia main dengan hati yang dia rasa tak seronok. Pasal apa? Pasal dia duk ingat syurga tu semua orang dah ambil dah tempat-tempat dia pergi. Orang lah sekali, tuan-tuan kalian. Macam kita lah pergi ke nori lah. Tengok orang pakat balik, duk nampak catering pun pakat duk cuci dah apa nama tray dalam rumah kita, duk tengok dia jadi tak apa nak syok. Jumpa tuan rumah apa kita pergi, minta banyak-banyak. Tak apalah, ada apa. Tuan rumah kata pergilah tengok ada apa-apa, nak ada apa tinggal kuah lah. Dia main tak syok lah. Bila kita last sekali main tu, tak apalah kata. Orang berapa kat duk rekah habis dah. Boleh ayam serbat pun kira haji lah. Dia main macam tu. Jadi benda ni pun Nabi kata jadi pada orang yang last sekali nak masuk dalam syurga. Bila Tuhan kata udkhulil jannah, Tuhan tengok dia, Tuhan kata masuk syurga. Dia kata kepada Tuhan, dia kata ay rabbi, dia kata ya Tuhan, kaifa wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu aqadatihim. Dia kata saya nak masuk apa, semua orang pakai pedih habis dah depa.
Apa yang tinggal kat saya ni? Dia duk ingat macam tu. Fayuqalu lahu, Tuhan kata kepada dia, Tuhan tanya dia, Tuhan kata atarda an yakuna laka mithlu mulki malak min muluki dunia. Tuhan kata hang kata tak ada apa dah dalam syurga ni, semua orang pakai ambil habuan depa masing-masing dah, betul? Dia kata betul, tak ada apa dah kat saya. Tuhan kata hang mau dah. Kalau hang masuk dalam syurga, aku nanti akan bagi dekat hang harta, aku akan bagi dekat hang kemuliaan, aku bagi kepada hang keuntungan, kemewahan seperti mana satu orang raja yang duk ada atas dunia. Hang mau tak mau? Tuhan kata macam tu. Tuhan kata hang kata tak ada apa dalam syurga, okey, tak apa. Hang masuk sekali, aku bagi dekat hang. Apa dia? Kekayaan yang seperti mana seorang raja atas dunia ni dapat. Tentu kenal raja atas dunia ni dapat macam mana? Raja yang paling kaya atas dunia ni, iaitulah Raja Maha Vajiralongkorn. Mana kenal? Sebut lagu tu betul-betul raja mana? Raja Siam. Dia mempunyai harta sebanyak 43 million US dollar. Bukan Malaysia mana? US dollar. 43 million. Jadi raja yang paling kaya atas dunia ni tuan-tuan sekalian, tak pakai seluar pun orang tak kata apa. Pernah tengok dah. Dia tunjuk ada satu video tu. Dia keluar pakai seluar ni tuan-tuan, nampak sekerat bungkuk ni. Baju pun baju sekerat, tu pegang anak anjing. Dia keluar toyong hayang, tak tahu dah mabuk ke apa, tak tahu dah. Orang tak kata apa. Orang tak kata ni tuanku apa pakai macam ni buat leceh. Tak kata apa. Pasal apa? Pasal duit, tuan-tuan sekalian. Dan raja paling kaya atas dunia nombor 2 adalah Sultan Hassan Al-Bolkiah, iaitu Sultan Brunei, yang mempunyai harta dia US dollar 28 bilion ringgit. Bilion, tuan-tuan sekalian. Kita tak pernah tengok pun. Kita duk dengar cincin kawan tu berapa bilion. Kita duk dengar apa nama kapai berapa bilion. Duk dengar macam tu, duk jajar aku kedai. Oh, dia kata gila bilion tu. Kata Haji pernah tengok tak bilion? Dia kata pernah tengok dia atas supermarket bilion dulu ni. Itu yang dia tahu. Nombor 3, Raja Saudi. Zaman tu Raja Salman Abdul Aziz bin Saud. Dia mempunyai 18 bilion US dollar. Nombor 4, Raja UAE, iaitulah Amir Khalifah bin Zaid Al-Nahyan. Dia mempunyai US dollar 18 bilion. Saja sebutlah kan, saja syok dengar tuan sekalian. Pasal apa? Pasal kita syok dengar nombor 2 tu orang Islam, Sultan Brunei. Nombor 3 pun orang Islam, Raja Saudi. Nombor 4 pun orang Islam, UAE. Kita duk dengar macam tu ya. Syok macam tu lah kita dengar. Kan? Jadi bila tuan-tuan dengar Mokhzani kaya pun syok juga pasal orang Islam, tuan-tuan sekalian. Walaupun bukan duit kita. Kan? Tuan-tuan kenal kan Mokhzani? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Banyak tu tuan-tuan sekalian. Yang ni orang yang paling last sekali masuk dalam syurga. Dan dia dapat yang paling rendah. Yang paling rendah pun serupa dengan raja lalu ada atas dunia, apatah lagi yang paling tinggi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sudah offer kepada dia. Lepas tu Tuhan sebut pula satu-satu, wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. 5 kali Tuhan sebut. Makna dia, Tuhan kata kat dia, hang kalau hang masuk dalam syurga, hang nanti akan jadi sopa raja. Hang akan ada orang yang jaga hang. Hang akan ada orang yang gerak tidur. Tuhan sebut kelebihan-kelebihan. Hak mana raja tu dapat atas dunia ni? Tuan-tuan, raja atas dunia ni nak apa lagi? Istana orang bagi. Nak mangkit ni habang, nak makan apa nanti orang akan hidang. Kan? Kita tak tahu lah dalam tu macam mana. Tak pakai baju pun orang tolong pakai ke apa kan? Mangkit-mangkit tidur nganggar mulut ni orang tolong gosok gigi ke? Mana kita nak tahu kan? Pasal kita bukan raja. Nampak? Jadi Tuhan sebut satu-satu kepada dia ni. Dia nampak kata, oh macam tu punya hebat jadi raja ni. Dia kata apakah Tuhan? Raditu Rabbi. Dia kata, ya Allah saya mau. Dia kata, kalau macam tu saya mau. Fayaqul, Tuhan kata lagi kepada dia, jangan terima lagi. Tuhan kata, hadza laka wa 'ashratu amsalih. Bukan takat tu, aku akan tambah lagi 10 kali ganda dengan apa yang aku nak bagi kau. Tu dia tuan-tuan sekalian. Kalau kita dapat raja, dapat harta serupa dengan Raja Maha Vajiralongkorn ni, Tuhan bagi 10 kali ganda lagi. Tuan-tuan nak apa tu? Baik. Dan Tuhan kata, walaka mashtahat nafsu,
Aku akan meraihkan hawa nafsu hang. Bila kaya ni tuan-tuan, ada macam-macam lah. Hak miskin tak ada duit apa semua ni dah, dia tahu apa nak akai panjang sikit. Bila kaya dia panjang lah. Kan dia nak hak no, dia nak nikah kalau boleh dengan betul-betul ratu nombor satu dunia. Oh dia pegang tu. Tuhan raih. Tuhan kata tak apa, aku bagi nafsu dekat hang. Waladzat ainuk, tang mana yang mata hang nampak syok, hang nak, aku bagi kat hang. Bukan takat kekayaan raja tu. Apa yang hawa nafsu dia nak, Tuhan bagi. Kalau dia duk berasa, duk tengok, dia kata duk tengok ni, nampak artis ni sempoi ni Tuhan kata aku bagi hang. Allahu akbar. Kemudian fayaqulu, dia kata kat Tuhan, raditu rabbi. Oh, dia kata banyak dah Tuhan bagi kat dia. Itu paling rendah. Kemudian kata Musa, Nabi Musa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kata fa'alahum manzilah. Tadi Tuhan cerita tentang orang yang paling rendah. Lah ni Musa tanya kepada Allah, siapakah depa yang paling tinggi tahap syurga mereka tu? Hak paling rendah ni siapa raja-raja, hak paling tinggi ni siapa apa ni? Musa nak tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina aradtu gharastu karamatahum biyadi. Depa ni Tuhan kata yang paling tinggi syurga aku nak bagi kat depa, kelebihan aku nak bagi dekat depa. Depa ni adalah orang yang aku bagi mulia daripada tangan aku sendiri. Apa maksud dia? Wa khatamtu 'alaiha. Aku tak boleh nak abangkan, Tuhan kata. Kalau aku cerita kat hang pun otak hang takkan sampai. Macam mana hebatnya aku nak bagi dekat depa. Falam tara'in, hang tak boleh nak tengok dengan mata kekayaan depa. Walam tasma'udhur, hang tak boleh nak dengar betapa banyaknya, betapa hebatnya kekayaan yang aku bagi dekat depa. Walam yakhtur ala qalbi bashar, hang takkan boleh nak imajinasikan, hang tak boleh nak khayalkan macam mana hebatnya aku nak bagi kat depa. Tuhan kata macam tu. Tuan-tuan bayangkanlah. Tuhan kata aku nak cerita kat hang Musa, tapi tak boleh. Pasal apa kalau aku habaq kat hang, otak hang tak boleh nak terima. Tuan-tuan tak tahulah macam mana hebat tu. Kita dah tengok apa, pergi hotel apa dekat Grand Alora ke dekat apa depan Tesco, letos lah ni kan. Tengok tinggi, kalau boleh rumah macam ni dunia. Kita sebut macam tu. Oh, dia kata syurga besar. Tak terbayang. Apa yang kita bayang nikmat tak ada langsung seperti mana yang Tuhan buat. Tak boleh nak banding dengan apa yang Tuhan buat. Sebab itulah Tuhan sebut dalam Al-Quranul Karim. Tuhan kata kepada Musa, wa misdaquhu fi kitabillah. Aku pernah sebut dalam Al-Quran, kata Tuhan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dalam surah Sajdah pagi Jumaat kita dulu baca. Tuhan kata banyak mana hebatnya kekayaan, banyak mana tingginya kemuliaan, banyak mana mewahnya depa yang akan aku bagi kepada orang yang paling tinggi di tahap dia di syurga. Fala ta'lamu nafsun, tak ada nafas, tak ada jiwa pun yang tahu, tak boleh nak tahu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, yang aku sembunyikan aku nak bagi kat depa. Betul. Masuk syurga, kalau Allah takdirkan kata kita dapat syurga yang tertinggi, tahap yang tertinggi, masuk pun tak boleh nak kata apa, tak boleh nak apa, tak boleh nak gambar. Itulah kelebihan syurga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang dia pilih. Kesimpulan daripada hadis yang pertama, mukadimah kita baca ni apa tuan-tuan? Orang yang paling rendah martabat dia dalam syurga, dia mempunyai kedudukan seumpama seorang raja. Malah ditambah 10 kali lagi nikmat macam mana raja yang dapat atas dunia ni. Kesimpulan yang kedua, satu perkara yang mustahil menurut logik akal manusia, di sisi Allah Ta'ala tidak ada mustahil. Tuhan boleh buat lebih daripada tu. Kita nak dalam syurga macam mana tuan-tuan sekalian, lebih daripada tu kita akan dapat. Dan tak boleh ada bandingnya. Dalam sebuah hadis yang lain riwayat daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhula. Rajulun yakhruju minan nari habwa fayaqulu Allah idhhab fadkhulil jannah فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ
fayarji' fayaqulu ya rabbi wajadtuha mal'a fayaqulu idhhab fadkhulil jannah fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a fayarji' fayaqulu ya rabbi wajadtuha mal'a fayaqulu idhhab fadkhulil jannah fa inna laka mithla dunya wa 'asharata amthaliha au inna laka mithla 'asharati amthali dunya fayaqul taskharu minni au tadhaku minni wa antal malik falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajizuh wa kana yaqulu dhaka adna ahli jannah manzila atau kama qala hadis sahih rawahu Bukhari. Abdullah bin Mas'ud dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata inni la a'lamu akhir ahli an-nar khurujan minha. Nabi kata sesungguhnya aku telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang satu orang ahli neraka yang dia ni keluar daripada api neraka tu last sekali dia keluar. Kan kita tak tahulah apa dosa ni, tapi yang pastinya dia ni orang Islam lah. Yang pastinya kalimah la ilaha illallah dia tak gadai. Tuan-tuan, dia cerita dia kalau kalimah la ilaha illallah kita gadai takkan keluar daripada api neraka. Sebab api neraka ni Tuhan buat untuk dua golongan. Satu lil abad, untuk selama-lamanya. Satu sementara. Sementara ni kepada siapa? Kepada orang Islam. Orang Islam yang mana dia ni atas dunia ni, dia ni fajir. Dia ni atas dunia, dia ni jahat. Dia nakai. Dia tak orang nak mau buat benda yang Tuhan suruh. Tapi kalimah dia tak pernah tinggal. Dia tak pernah terkeluar daripada Islam. Dia tak pernah langsung menyembah berhala. Dia tak pernah langsung buat benda-benda syirik kepada Tuhan. Tapi sembahyang tak mau. Sembahyang tak mau, mencuri, kuat rasuah pun kuat. Macam-macam lah benda arak, duk tunggang apa semua ni. Dengan berzina ni jadi benda biasa dekat dia. Tapi main dengan nak syirik Tuhan ni bukan dia. Dia bukan dia. Dia pun tuan-tuan sekalian, dia akan masuk dalam syurga. Tetapi berdasarkan kepada hukuman dan denda yang Tuhan bagi ketika mana atas dunia dia tak dengar apa yang Tuhan kata. Dia nanti akan kena dalam api neraka. Kita jangan duk pilih tu pula. Dia duk kata, okey yang masuk syurga, okey tak apa dah. Kena balur pun kena balur. Jangan tuan sekalian. Tangan terkena api kriket tu pun maki tak sengak lah api kriket. Tahu? Berarti api kriket tu lah. Kan? Silap nak pergi jujur rokok tu, pergi jujur tangan. Maki tak sangka, sakit. Aduh, dia kata ni sakit. Yang tu baru sikit, baru api kriket. Yang ni kena api neraka ni. Baik. Nabi kata apa? Nabi kata Tuhan abang ke aku satu orang yang keluar daripada api neraka, dia last sekali keluar. Wa akhir ahli jannah dukhula. Dahlah dia keluar last sekali daripada api neraka. Keluar dia pun dia lah orang last sekali masuk dalam syurga. Waktu tu pintu nak tutup dah, masuk dalam syurga. Dan dia nak masuk dalam syurga dan keluar daripada api neraka itu dalam keadaan habwa, merangkak. Merangkak tuan-tuan, kena bakar. Kan merangkak keluar daripada api neraka dengan bentuk apa semua ni nak masuk dalam syurga pula merangkak nak berdiri, tak boleh, dah kena bakar. Fayaqulullah, Tuhan tengok dia, Tuhan kata idhhab fadkhulil jannah. Tuhan kata mai pergi masuk dalam syurga. Tuhan kata pergi masuk dalam syurga. Fayatiha, dia pun tak cakap banyak, terus dia masuk dalam syurga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Tiba-tiba dia masuk kepala dalam syurga, dia tengok tu dia syurga ni orang pakat duk seronok habis dah, pakat duk ambil semua dah kelebihan Tuhan bagi istana, Tuhan bagi bidadari, Tuhan bagi dengan buah-buahan apa semua ni. Dia tengok nampak lagu penuh dia kona balik, terus kemudian dia kona keluar balik daripada syurga ni. Dia pergi kata kat Tuhan, dia kata wajadtuha mal'a. Dia kata Tuhan betul kan ni, dia kata saya tengok syurga penuh dah dia kata. Dia dah serabut dah. Dia kata saya tengok penuh dah, kawan ni pun bekat ambil dah apa semua ni. Tuhan kata dah idhhab fadkhulil jannah. Tuhan kata dah masuk. Tuhan kata dia pun duk fikir takkan Tuhan nak murung buat. Dia pun kali masuk duk tengok penuh, tang mana pun nak pergi. Dia jadi campur, dia tak tahu nak pergi tang mana. Terus kena dia patah balik keluar dia jumpa Tuhan penuh lah dia kata kat Tuhan macam tu. Lepas tu tuan-tuan sekalian, 4 kali dia masuk keluar. Tuhan kata masuk. Last kali yang kelima, Tuhan kata apa kepada dia? Tuhan kata innalaka mithla 'asharati amthali dunya. Tuhan kata kalau orang masuk, aku akan bagi
kemewahan 10 kali dunia yang hang pernah dapat. Tuhan kata. Dia masuk, dia tengok penuh ya. Dia kali dia mai kat Tuhan, dia kata tasqar minni au tadhaku minni wa antal malik. Dia kata Tuhan, dia kata tasqar ni makna dia apa? Tuhan nak main-main dengan saya ke? Oi, dia melawak dengan Tuhan gitu. Dia keluar dia kata, ni melawak apa Tuhan, buat leceh boleh. Orang Penang aku kan. Dia keluar dia kata tasqar minni au tadhaku minni. Tuhan nak main-main dengan saya ke? Tadhak ni makna dia gelak. Tuhan nak kenal saya ke? Wa antal malik, sedangkan engkau tu Tuhan. Dia marah ke Tuhan. Dia kata mana boleh Tuhan tu main-main orang ni. Dia kata kalau kata betul ada hak saya dalam syurga, abang lah betul-betul. Ni duk suruh saya masuk. Saya tu nampak penuh dia kata. Duk main-main apa? Dia marah ke Tuhan. Betul tak? Ni yang kata Syekh ni. Allahu Rabbi. Muslimin dan muslimat antara mati Allah. Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajizuh. Kata Abdullah bin Mas'ud, waktu Nabi duk cerita hadis ni, Nabi cerita sambil gelak. Pasal apa? Pasal Nabi tak sangka ada di kalangan umat dia yang memang kaki cempaka macam ni. Kan? Nabi kata ada juga umat aku macam ni. Dia melawak dengan Tuhan macam tu. Subhanallah. Dan apa kata Nabi SAW? Wa kana yaqulu dzaka adna ahli jannah manzilah. Nabi kata dia akan dapat seperti mana Tuhan sebut tadi ni. Makna apa? Atas dunia dia tengok kemewahan yang hebat atas dunia, dia akan dapat 10 kali kemewahan atas dunia itu. Itulah janji Allah Ta'ala kepada darjat yang paling rendah di atas syurga. Muslimin dan muslimat antara mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 hadis kita baca mukadimah pada malam ini. Abang apa tuan-tuan sekalian? Minta banyak-banyak Tuhan bagi masuk dalam syurga, nombor 1. Yang kedua, minta banyak-banyak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa? Supaya melepaskan kita daripada api neraka. Kalau boleh tak mau langsung masuk dalam api neraka ni. Sebab api neraka ni susah tuan sekalian. Teruk. Kan kita tak tahu perjalanan hidup kita dalam api neraka tu banyak mana. Memanglah kita cerita dengan hadis ni orang yang last sekali, kita tak tahu berapa ribu tahun punya dia kena kendam dalam api neraka tu. Dia nak boleh keluar tu pun. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan mukadimah tu bagi manfaat kepada kita. Baik, kita buka kitab Bahrul Mazi jilid 17. Bahrul Mazi jilid 17. Kita duduk, kalau kita Jawi, muka surat 47. Muka surat 47. Kita sekarang berada, tuan-tuan sekalian, daripada bab syafaat. Syafaat. Kalau kita Rumi, puasa berapa seorang ni? 75. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Baik, tuan-tuan yang mengikuti kuliah saya, kita dah cerita dah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dia buka ruang ketika mana di mahsyar nanti kepada orang-orang untuk dicari syafaat dan tolong. Inilah jumpa Nabi Adam. Jumpa Nabi Adam pun tak boleh, tuan-tuan sekalian. Last sekali mereka pergi jumpa Nabi Nuh pun tak boleh. Lepas tu mereka jumpa dengan Nabi Ibrahim, tak boleh juga. Pasal Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, semua ada masalah masing-masing. Kita dah cerita dah tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ni bulan Zulhijjah ni memang terkenal dengan Nabi Ibrahim lah. Sebab Nabi Ibrahim di antara model ataupun ikon kepada kita daripada manasik haji dan juga korban udhiyah yang kita nak buat dalam 2-3 hari lagi insya-Allah. Jadi main daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia pergi jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kita tak boleh. Pasal apa? Pasal hari ni Tuhan marah kat aku. Aku tak boleh tolong hamba. Aku nak tolong macam mana diri aku? Aku tak tahu lagi Tuhan nak tolong ke tak? Dia pergi jumpa Nabi Ibrahim. Dia habaq apa? Nabi Ibrahim habaq kata, aku ni Tuhan marah kat aku, Tuhan murka kat aku pasal aku atas dunia sepanjang aku hidup ada 3 kali aku duk murung, dia kata. Nabi Ibrahim kata dia murung 3 kali. Murung yang pertama dalam sebuah hadis cerita apa? Cerita kata apa? Dia pergi habaq kata dia sakit. Inni saqim. Dia kata aku sakit. Aku tak boleh pergi pesta waktu tu. Sebab di kalangan penduduk Nabi Ibrahim waktu tu mereka ajak Nabi Ibrahim, jom kita pergi ada satu majlis keramaian. Majlis ni tuan-tuan sekalian macam-macam punya duk ada.
Gelek-gelek punya duk ada, majlis dengan duk mabuk-mabuk, apa semua duk ada. Nabi Ibrahim dia tak mau. Bila dia tak mau, dia pergi habang, tak lebar. Dia kata aku tak mau pergi. Tapi tak ada alasan yang kukuh untuk dia nak habang, kata dia tak mau pergi. Jadi dia habang apa? Dia kata, hampa tengok. Fanazara nazratan linnujum. Hampa tengok tu, yang kata bintang tu. Bintang tu nampak bergemelapan lain macam. Yang tu menunjukkan aku sakit. Sakit tu ini sakim. Aku sakit. Sakit yang macam mana? Sakit yang boleh berjangkit. Kan kita baca dalam doa kan. Wasayil asqam. Asqam tu. Asqam tu maknanya seburuk-buruk penyakit. Jadi ini sakim. Aku sakit. Dia kata. Aku sakit ni, dalam hadis ni dia abang apa? Sakit ta'un, sakit yang boleh berjangkit. Mereka dengar ta'un dari tu. Tak apa, Ibrahim handuk seorang-seorang. Bila duduk seorang-seorang, akai dia sudah main. Dia tengok-tengok berhala ni, dia kata tak guna punya berhala. Nampak kali kedua dia sudah berbohong. Kan? Dia apa, bila mereka pun dah buat pesta apa semua, dia pergi ambil kapak belan-belan, dia pergi katok berhala-berhala kecil. Berhala kecil apa semua. Dalam riwayat, tafsir, kata apa? Lebih kurang 72. Ataupun 92, dia dua pandangan. Lebih kurang 72 dan 92 bahala-bahala kecil. Dia katok habis pecah. Lepas tu dia pergi sangkut kat bahala besar. Dia pergi sangkut kat bahala besar. Lepas tu orang balik orang tengok, apa ni Tuhan kita pekat pecah habis-habis ni. Dia kata ni tak ada kerja lain, kerja Ibrahim. Dia baru panggil Nabi Ibrahim. Berkata, Ibrahim, hang tahu dah apa jadi kat rumah kami ni, apa jadi dekat tempat semayang kami ni. Ibrahim kata, apa jadi? Dia buat tahu apa nak tahu lah. Tak apa, pasal ni hang tak nampak pecah-pecah ni kerja hang ke? Dia kata pasal apa pula kerja aku? Kapak duk kat siapa? Kapak duk kat kawan hang besar tu, kat berhala besar tu. Hang bertanyalah dia. Ibrahim kata macam tu. Dia kata ni satu soalan yang tak cerdik kepada orang-orang yang mangkap. Maksud dia macam tu. Apa ni? Bukan dia lah. Bahala ni pun bukan boleh dia buat apa. Dia jawab, kalau Ibrahim jawab, lepas tu dia tahu dah makna apa. Kalau tak boleh buat apa, sembah buat apa. Dia nak boleh betul. Dia pun tak cakap banyak, sudah panggil Namrus raja waktu tu. Namrus, Ibrahim ni sudah pecah berhala kita. Tu yang cerita apa, Namrus sudah panggil semua orang, buat satu unggun api, naik sampai api apa semua, dia lempak Nabi Ibrahim dalam tu. Dia bubuh di atas sopangan terbih. Kan cerita dulu kalau tuan-tuan tengok cerita Hercules ke, tuan-tuan tengok cerita Pirate of Caribbean ke, Jack Sparrow tu kan, kita tengok cerita tu kan. Dia bubuh batu waktu tu, dia lempak. Dia bubuh Nabi Ibrahim. Waktu dia bubuh Nabi Ibrahim, dia ikat dia apa semua, dia buka baju dia buang baju dia. Lempak masuk tuan-tuan sekalian dalam tu. Pasal itulah dalam hadis kata apa? Ketika mana kita dibangkitkan hari kiamat nanti. Ketika mana kita dibangkitkan dalam keadaan kita ni tidak berkasut, dalam keadaan kita bertelanjang, dalam keadaan kita apa? Kulub ni maksud apa? Tidak berkhitan. Dan Nabi Ibrahim lah orang yang mula-mula sekali Tuhan akan bagi baju kepada dia untuk nak pakai. Hadis tu kita pernah baca dalam kitab kita ni. Pasal apa Nabi Ibrahim mula-mula Tuhan bagi baju dekat dia? Pasal waktu dia kena lempak masuk dalam api tu, dia buka baju dia. Masuk dalam api, tuan-tuan sekalian, Tuhan sudah sebut kepada api, qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tuhan kata apa? Wahai api, hang jadilah sejuk dan selamatkanlah Ibrahim. Api pun dah mula turun, dah suruh api tinggal bara apa semua. Nabi Ibrahim keluar nyong keluar lagu tu macam tak nak terbakar apa. Tak nampak dah? Itu bohong yang kedua. Bohong yang ketiga pula apa? Nabi Ibrahim, dia sudah bawa isteri dia Sarah. Isteri dia Sarah pergi ke satu tempat ataupun negara yang bernama Mesir waktu tu. Dia pergi sana tuan-tuan sekalian, berjumpa dengan Firaun waktu tu. Bila jumpa dengan Firaun ni pula dia jenis tak boleh tengok bini orang. Kan? Dia tengok, dia tanya kepada Ibrahim. Sebelum tu pun orang dah pesan kat Ibrahim. Orang kata, siapa dah ni Ibrahim? Dia kata, ni bini gua. Hanya dengan abang kata bini hang. Tak kira raja tengok, kata bini raja balas. Raja ni tak boleh tengok bini orang, dia kira nak balas ya. Lepas tu budak kata apa? Hang kena abang kata itu adalah adik hang. Dia kena pembohong betul. Jadi bila raja tanya dia, wahai Ibrahim, siapa ni? Sarah ni siapa ni? Perempuan ni siapa ni? Ibrahim kata apa? Hadihi ukhti. Dia berbohong. Dia kata, dia sebenarnya adik aku. Raja kata adik. Okey, bagus. Hang abang yang cukup bagus. Nah, ambil ke hang seorang perempuan. Dia bagi hajar kepada Ibrahim. Tuan nampak dah, rupanya dalam nak madu ni nak kena bohong. Ya lah.
Jangan ambil tang tu pula. Tuan-tuan kata lagu tu kata Nabi Ibrahim pun bohong, aku Haji Ibrahim takkan tak boleh bohong. Dia pikir tu pula. Dah, bukan macam tu. Tak ada cerita poligami apa tak ada. Kan? Jadi bila dah dapat hajar apa semua, dia pun bawa balik. Daripada situlah tuan-tuan sekalian, dia duduk di waktu tu di Iraq, di Babylon nama tempat waktu tu. Kan di saat itu. Jadi duduk Hajar dengan Sarah. Bila duduk Hajar dengan Sarah, Nabi Ibrahim pun dah mempergauli Hajar apa semua, dapat anak Ismail. Hatu tentu mula cerita pengorbanan tu. Bila dah dapat Ismail apa semua ni, Sarah tuan-tuan sekalian, isteri tua ni. Allah Ta'ala sebut kata sifat Sarah ada dua, Hakimun Ajuzun. Hakim ni mandui, yang kedua ni tua. Bila duk tengok Nabi Ibrahim duk main dengan anak, apa semua, Hajar main dengan anak, tuan-tuan, madu dah lah madu. Lepas tu tua pula, dia mesti berasa. Lain kali dia pun apa kat Ibrahim, dia kata tak boleh kot, dia kata bang In duk dua tak boleh, saya duk rasa tak ubah nak syok. Kan? Lepas tu pun nak buat macam mana? Dia kata kalau boleh pisahkan. Allah Ta'ala meraihkan apa yang ada pada Sarah. Maknanya apa? Kalau nak bermadu jangan letak dalam satu rumah, walaupun baik tuan-tuan sekalian. Syakir dia jadi biniku gangster. Kan ada cerita tu, bergaduh dua-dua tu. Tak boleh, dia kena tak pisahkan. Maka Nabi Ibrahim pun tak, yang kata Nabi Ibrahim ni pun dia pun Tuhan suruh, dia buat tuan-tuan sekalian. Tuhan kata pisahkan mereka. Nabi Ibrahim bawa Hajar, dia bawa Nabi Ismail pergi kepada satu tempat, wadin ghairi zi zar'in, satu tempat di tanah tandus, padang pasir yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada air apa, tapi dia dekat dengan Baitul Haram, maknanya rumah Allah Ta'ala Baitul Haram, Mekah lah ni. Waktu tu tak ada Mekah lagi. Dia letak tangku semua, berjalan jauh daripada Iraq pergi ke Mekah lah. Lepas dia letak tu, dia pun betah balik, tak cakap banyak. Hajar pula yang kata bini ni tak pernah tanya pun. Yang kata madu bagus ni. Kan abang nak bawa pergi mana? Tak tanya. Yang kata Jad ni. Jad dia panggil mana? Dah Hajar. Tak tanya pun makin kita nak pergi mana ni. Jalan jauh dah dia semua tak tanya. Sampai Ibrahim kata okey, tangi tempat abang duduk lah. Dia pun betah balik nak balik. Nak balik Hajar sudah tanya. Ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, aina tadhhab? Kamu nak pergi mana? Limadha tatrukuna hadhihi, pasal apa kamu tinggal kami tanah? Hajar sudah tanya. Kan, kamu tinggal tanah yang la syai'un wala anisun, tak ada apa pun tanah, tak ada manusia seorang pun tanah. Tinggal di tengah padang pasir tu. Tu dia tuan-tuan. Syarat kedua kalau tuan-tuan nak bermadu, dengan madu tu tuan-tuan kena berani tinggal di padang pasir. Pergi umrah dengan dia ke apa semua, kata okey umrah kita, lepas kita buat umrah kita nak pergi ziarah di Madinah, sampai di antara perjalanan umrah Mekah dengan Madinah tu turun kan, tuan tinggal atas madu tang tu, nak tengok dia jadi apa. Kalau dia apa kata abang siapa tinggal tang ni, dia kata aku nak ikut Nabi Ibrahim. Okey abang, clear, yang tu madu baru betul. Boleh faham tuan sekalian? Nabi Ibrahim tak kata apa, tak kata satu pun. Tiba-tiba apa Hajar tanya? Hajar tanya, hadza min Allah, adakah ini perintah daripada Allah wahai Ibrahim? Ibrahim kata na'am. Dia kata ya, Tuhan yang suruh aku tinggal ni. Tuan-tuan, Hajar kata apa? Idzan, kalau macam tu la yutayyi'una faraja'an. Hajar kata apa? Tak apalah Abang In, balik dah. Kata apa? Kami dua orang ni. Tuan-tuan, cuba tinggal tengok madu kita di RNR Johor tengok. Hang balik pergi dah tumpang lori tanah pala merah ke apa ke kan? Allah, tak dan kita nak sampai di gurun, sampai ada abang teruk ni di madu abang. Sila ceraikan saya. Yang tu ya. Subhanallah. Itu cerita lah tuan sekalian. Jadi Hajar pun buat tutu dengan Nabi Ismail, lepas semua duduk lapang ayam, apa semua duduk lari pergi main tu yang jadi sofa marwah apa semua tu. Kan? Ada betul Nabi Ibrahim pun bila dah besar dah, mereka pun dah Ismail pun dah besar, dia balik main apa semua, dia nak sembelih apa, waktu nak sembelih syaitan punya dua kacau, dia ambil kita batu duk baling syaitan. Yang tu semua yang jadi manasik haji, jamrah lah apa semua tu. Boleh faham tuan sekalian baik, muslimin dan muslimat antara mati Allah. Mari kita tengok hadis ni. Baik, bila mereka jumpa Nabi Ibrahim, Ibrahim tak boleh nak tolong mereka. Sebab 3 kali dia berbohong kan. Jadi dia takut Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dia. Baik, qala al-musannif, dia kata apa? Bila sudah Ibrahim berkata diriku seperti di atas tadi, maka ia pun berkata idhabu ila ghairi, idhabu ila Musa fayaqtuna Musa fayaqulun ya Musa anta Rasulullah
faddalakallahu birisalatihi wa bikalamihi ala al-bashar ishfa' lana ila rabbik. Betul tuan-tuan? Okay, jumpa. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sambung lagi tuan. Ala tara ila ma nahnu fi fayaqul inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablah mithlah wa la yaghdab ba'dah mithlah wa inni qad qataltu nafsan lam umaru biqatliha nafsi nafsi nafsi. Bila orang yang duduk di padang mahsyar ni, dia duduk cari siapa boleh bagi syafaat dekat mereka. Dia jumpa Nabi Ibrahim kata tak boleh. Tak boleh, aku tak boleh. Kata aku dengan diri aku pergi cari orang lain. Apa kata Nabi Ibrahim? Pergilah sekalian kamu kepada lain daripada aku. Nabi Ibrahim kata tak boleh, aku tak tolong apa pergi tempat lain. Pergilah sekalian kamu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Hangpa try pergi tanya Musa tengok. Kok Musa boleh tunjuk, boleh tolong hangpa. Hangpa try pergi tanya dia tengok. Maka datang mereka itu akan Nabi Musa, lalu berkata mereka itu, wahai Nabi Musa, engkau satu orang yang menjadi pesuruh Allah dan telah dilebihkannya akan dikau oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi pesuruhnya dan dengan berkata dengannya. Maknanya tuan-tuan, Allah Taala pernah berkata-kata dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Wa kallamallahu Musa taklima. Kan? Dan Allah Ta'ala telah berkata-kata dengan Nabi Musa. Waktu itu Nabi Musa duduk di atas bukit Tur Saina. Kan kita baca apa nama? Wattini wa zaitun wa turi sinin. Tur tu bukit Tur. Tur Saina. Tur Saina tu di Mesir. Bukit Sinai orang panggil, bukit di Mesir. Jadi Nabi Musa naik atas bukit tu. Kan? Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nak tengok Tuhan. Dia kata, ya Rabbi inni anzuru ilaik. Tuhan, boleh tak aku nak tengok kamu? Tuhan kata, hang tak percaya ke aku? Bukan tak percaya, cuma nak bagi liyatma'inna qalbi, nak bagi hati aku tenang saja untuk aku nak tengok kamu. Maka Tuhan kata apa? Fa nazara ilal jabal, kamu tengoklah kepada bukit tu. Dan Allah Subhanahu wa taala mentajallikan nur dia. Bukan Tuhan lagi, Tuhan buat turun nur tu, cahaya dulu. Hang tengok cahaya tu Musa. Nabi Musa pun tengok, ja'alahu dakka. Tengok nur Tuhan tu pun, cahaya hak Tuhan buat, bukan Tuhan lagi. Baru tengok cahaya, tengok, tak boleh dah. Pengsan Nabi Musa 40 hari, 40 malam. Yang tu baru cahaya Tuhan buat, bukan Tuhan lagi. Kan, itu cerita dia. Baik, yang ni yang dia kata apa? Dia kata Nabi Musa itu adalah kalimatullah. Dia bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala dan dilebihkannya di atas manusia. Kan Nabi Musa tu lebih daripada orang lain. Tolonglah apalah kiranya akan kami itu olehmu wahai Musa. Syafaatkan bagi kami ini kepada Tuhanmu. Tidakkah engkau lihat kepada barang yang kami di dalamnya daripada azab sengsara yang tidak terkira susahnya dan keberatannya atas kami. Tolong Musa, kami teruk sangatlah ni. Kami pergi jumpa Nabi Adam tak boleh, jumpa Nabi Nuh tak boleh, jumpa Nabi Ibrahim pun tak boleh. Tolonglah kami teruk sangatlah Musa. Tolong sampai ejah dengan Tuhan. Dia kira nak ejah ejah dengan Tuhan kami ni. Kan dia minta tolong Nabi Musa. Bila didengar oleh Nabi Allah, bukan Nabi Ibrahim, kitab itu dalam kitab Nabi Musa ke Ibrahim dia dengar. Musa, Ibrahim tuan padang Nabi Musa. Bila didengar oleh Nabi Allah Musa, kan bukan Nabi Ibrahim, cerita Nabi Ibrahim Nabi dah, ini cerita Nabi Musa. Bila didengar oleh Nabi Allah Musa alaihi salam akan kata mereka itu yang demikian itu, lalu dijawabnya dengan katanya, bahawasanya Tuhanku sesungguhnya marah ia pada hari ini akan sebagai marah yang tiada marah dahulunya seumpamanya. Sama juga Nabi Musa pun. Tadi Nabi Ibrahim pun macam tu juga. Nabi Ibrahim kata hari ni aku tak boleh tolong apa pasal Tuhan marah kat aku ni. Nabi Musa pun sama ya. Dia kata aku bukan tak kesian kat apa, aku kesian apa pun teruk apa semua ni. Tapi aku ni hari ni aku tak boleh jumpa Tuhan pasal Tuhan marah kat aku. Kan? Dan Tuhan marah hari ni tak sama macam dulu. Hari ni marah sungguh ni. Jadi kalau aku pergi jumpa dia, aku duk minta tolong, suruh tolong hampa pula. Lagi dia marah kat aku ni, payahlah pula. Macam tu Nabi Musa kata kepada Allah. Dan tiada marah seumpamanya kemudian daripadanya. Maka bahawasanya aku sesungguhnya telah aku bunuh akan seorang manusia yang tiada disuruh aku membunuhnya. Dia marah kat aku pasal apa? Pasal atas dunia dulu Nabi Musa pernah bunuh orang. Dan benda ni tuan-tuan sekalian ada diceritakan dalam surah Al-Qasas, ada diceritakan macam mana Nabi Allah Musa AS. Nabi Musa ni bangsa apa tuan sekalian? Bangsa Israel. Dan ni Bani Israel. Dan dia pula disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah di Mesir.
Waktu tu Fir'aun ni keturunan Qibti, Bani Israel. Nabi Musa pipi ke Mesir tu, tiba-tiba dia tengok ada sekelompok, ada satu orang Bani Israel sudah bergaduh dengan Qibti. Duk bergaduh mulut ni. Jadi tengok-tengok dia panggil Nabi Musa. Kawan hak Bani Israel dia sudah panggil Nabi Musa. Dia kata, Musa, mai tolong Musa. Dia kata, dia ni Qibti ni cakap banyak lah apa semua. Nabi Musa sudah pergi nak mendamaikan dia. Tiba-tiba Qibti itu dah bercakap pandai pula. Cakap pandai. Dia buah penampang sedang. Buah penampang mati. Tu dia yang kata penampang Nabi Musa ni. Buah penampang mati. Bukan dia nak bunuh, tapi dia buah penampang terus mati. Kan? Jadi bila mati itu dia telah membunuh satu orang Qibti. Maka membunuh orang dengan bukan hal syarak, bukan jalan syarak itu adalah haram. Nabi Musa kata, aku telah bunuh dia dan aku tak boleh, tak patutnya aku dibunuh dia. Oleh itu malu aku dengan Tuhan, biarlah aku membawa diriku sendiri sahaja. Diriku. Dia kata macam tu. Dia kata, lah ni aku ni seorang pembunuh. Tuhan, aku malu kat Tuhan pasal aku dah buat dosa kepada dia. Lah ni aku kira diriku, hamba pilih tempat lain. Dia kata. Jadi tak ada siapa nak tolong mereka ni lagi. Baik, kita baca sikit lagi. Bila sudah habis katanya Nabi Musa AS, yang demikian itu, lalu berkata ia lagi, Nabi Musa kata dekat mereka ni. Nabi Musa kata apa? Idhabu ila ghairi. Idhabu ila Isa, fayatuna Isa, fayaqulun ya Isa, anta Rasulullah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, wa ruhun minhu, wa kalimatin nasi fil mahdi, isfa' lana ila rabbik, ala tara ma nahnu fihi. Bila orang yang pergi sekalian kamu kepada orang yang lain daripada aku. Nabi Musa sudah kata kepada mereka ni, lah ni aku tak boleh tolong apa pergi kat orang lain, pergi kat Nabi lain, kok mereka boleh tolong. Maka pergilah sekalian kamu kepada Nabi Allah Isa AS. Lah ni apa pergi jumpa Isa pula, kok Isa boleh tolong apa. Maka datang mereka itu akan Nabi Isa. Tuan-tuan, cerita bahawa waktu tu ni memang orang tu berada dalam keadaan tekanan. Tekanan ni maksud apa? Maksud dan mereka ni memang betul-betul perlukan pertolongan. Kira suruh pergi tak mana apa pergi. Macam kita lah tuan-tuan sekalian. Saya ambil contoh apa? Anak kita nak masuk universiti, duit tak ada ni. Jadi orang habaq kerja lagi hampir tekan pihak amanah ikhtiar ke apa. Kita pergi tekan, pergi tengok ni, saya nak minta tolong. Allah, kami ni kalau campur haji main minta ni dekat 100 orang dah main minta ni, kata peruntukan kami tekan 90 orang ya. Tak boleh nak tolong. Haji pilah lari pergi mana-mana. Tak mana saya nak pergi. Try pergi tengok amanah saham berhad ke apa ke. Kita pun dengar lari pergi amanah saham pula. Pergi kata haji nak masuk saham. Masuk saham apa nak minta duit sikit. Tak boleh. Haji lah ni ada dia kata masjid. Dia kata ada duit ni. Lari pergi masjid Kuala Kedah. Pasal dia padu bagi duit. Lari pergi. Tak mana pun pergi. Pasal desperate. Pasal tertekan. Tuan-tuan sekalian. Macam tu juga orang ni, dia pun tertekan nak masuk api neraka ni. Dia pun takut kalau tak ada siapa tolong dia masuk api neraka. Jadi tak mana pun habaq, tang tu dia nanti pergi. Jadi bila Nabi Musa sudah habaq, kata hamba pergi lari ke Aisyah, kok dia boleh tolong hamba. Dia pun terus pergi kepada Nabi Aisyah, tak cakap banyak dah. Bila dia pergi kepada Nabi Aisyah AS, dia berkata apa? Lalu berkata mereka itu kepadanya, wahai Aisyah, engkau tu satu orang yang menjadi pesuruh Allah, dan kalimahnya yang disimpankannya kepada ibumu yang bernama Maryam. Apa maksud kalimahnya tuan-tuan sekalian? Maksud kalimah tu apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah meletakkan kalimah kepada Maryam yang telah mengandungkan Nabi Isa AS tanpa seorang bapa. Tu maksud kalimah tu kan. Maryam ni dia mengandung Nabi Aisyah, tak ada siapa pun, dia belum disentuh lagi oleh mana-mana lelaki, dia sudah mengandung. Jadi cerita apa? Cerita ni adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi yang ni hanya khusus kepada Maryam, mak kepada Nabi Aisyah, bukan kepada Maryam orang Kuala Kedah. Lagi bawa balik mengandung Maryam pasal apa? Dia tak tahu, kita bagi tadi perut jadi besar. Tak. Maknanya adalah kutu mana ada teruk abad dia tu. Cerita dia lagu tu. Jangan dia buat sama dengan Nabi Aisyah pula. Okey. Dan dia kata roh daripadanya, yakni dikurnianya hidup, dan telah berkata-kata kamu dengan orang pada masa kamu di dalam buayan, iaitu masa tiada siapa pun budak kecil yang dapat berkata-kata seperti kamu. Benda ni disebut dalam surah Maryam ayat 27 sampai 20 sampai 32. Kan? Tuhan sebut tentang apa yang terjadi kepada Nabi Aisyah. Nabi Aisyah tuan-tuan, dalam duit boleh bercakap. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Aisyah.
Nabi SAW dia pernah sebut, dia kata atas dunia ni ada lebih kurang 4 orang kot budak yang boleh bercakap. Antara dia Nabi Aisyah satu, yang kedua budak yang ketika mana anak Masyitah cakap tuan sekalian. Itu hadis yang panjang lah. Waktu Masyitah tu dia bawa anak tu, Firaun kan suruh dia terjun dalam tempayan ayak untuk mendidih tu. Dia pipi dengan bawa anak kecil sampai tengok ayak tempayan tu menggelegak bagus, dia pun patah balik. Dia patah balik, anak dia hak kecil ni bercakap. Dia kata, "Mak, kita duduk tempat betul tak mak?" Kata, "Terjun lah mak." Dia terjun sekali dengan anak dia. Budak kecil boleh bercakap. Kan? Satu lagi tuan-tuan sekalian, apa nama budak yang bersama dengan Allah SWT Muhammad? Ya? Juraid. Betul-betul. Kisah Juraid dengan ibu dia tu. Hadis tu kita pernah baca. Kan? Yang mana Juraid dia sudah letak tangan di pusat budak tu. Kan? Dia tekan budak tu, dia kata ni, apa nama, siapa bapa budak tu berdandang boleh bercakap. Dia kata, "Bapa aku adalah pengembala kambing." Apa semua yang bersama dengan mak aku apa semua, bukannya dia. Kan? Dan yang keempat, kata Nabi SAW, Nabi sendiri. Sekalian, cerita dia, Nabi pun boleh bercakap waktu kecil. Sebab kalau kita tengok mukjizat, ataupun waktu tu bukan mukjizat lagi, waktu tu disebut sebagai irhas ni kepada Nabi. Nabi selepas dilahirkan, Nabi ni bersin. Bila Nabi bersin, perkataan yang mula keluar daripada mulut Nabi, Alhamdulillah. Keluar daripada mulut Alhamdulillah, bergemuruh di langit. Betul sekalian, malaikat pakai dua kata, Yarhamukallah. Allahu Akbar. Kita tuan-tuan sekalian, kalau cucu kita keluar tu, Alhamdulillah. Kalau dia bersin, Alhamdulillah. Jadi tak bomoh cucu tu. Kita sekalian. Kita bawa balik jadi tok bomoh. Kita duduk tengok dia kata, "Tok Wan sihat ke?" Kita tanya lagu tu pula kat kita, tuan sekalian. Waktu nak belah mulut, dia panggil Ustaz Luqman ke apa kan, kita nak bubur buah kurma. Dia kata, "Ustaz ni kurma juah ke kurma apa?" Dia tanya saya lagu tu pula. Saya lari tuan sekalian. Tak kira dia tokak tangan cuma orang kita ni tak boleh, pelik sikit, boleh bercakap sikit pelik kan. Jadi Nabi Isa AS dia boleh bercakap ketika mana waktu kecil. Sebab dia yang menceritakan bahawasanya apa? Mak aku ni adalah suci. Kan, mak aku ni adalah suci. Maka dia kata apa? Dengan ada banyak kelebihanmu itu wahai Musa, dikurniakan Allah Ta'ala barangkali makbul apa pintamu kepadanya. Kalaulah banyak kelebihan Tuhan bagi kat kamu Musa, doa kamu ni cukup makbul. Makna dia kamu ni dekat dengan Tuhan. Apa nama wahai Aisyah? Tolong saat kami ni. Dan tolonglah kiranya syafaatkan kami ini kepada Tuhanmu. Tidakkah engkau lihat barang yang ada kami atasnya daripada azab dan sengsara pada mahsyar, tempat panasnya matahari dan bersesak-sesak ni. Kami tak tahan dah duduk hari ni. Kami tak tahan dah dengan sesak lagu ni, dengan panas matahari duduk atas kepala apa semua. Tolong saat wahai Aisyah, tolong saat kami ni. Kesianlah kiranya engkau akan kami, tolong kesian kat kami saat. Bila didengar oleh Nabi Isa AS akan perkataan mereka itu yang demikian itu, lalu disahutnya. Nabi Isa kata apa? Bila dia pada minta tolong apa semua, apa kata Nabi Isa? Fayaqulu Isa. Isa kata apa? Inna Rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mithla wa la yaghdab ba'dahu mithla wa lam yadhkur dhanban nafsi. Maka berkata Nabi Isa dekat mereka bahawasanya Tuhanku sesungguhnya hari ini telah murka ia pada hari ini akan orang-orang yang derhaka kepadanya, akan sebagai murka yang tiada murka seumpamanya dahulu, dan tiada murka yang seumpamanya kemudian daripadanya. Dan tidak tersebut dalam hadis akan Nabi Isa menyebutkan akan dosanya. Nabi Isa tak sebut dosa dia apa dia. Kan, cuma Nabi Isa kata apa? Nabi Isa kata hari ini Tuhan dia marah sungguh ni. Tak boleh siapa jumpa dia pasal dia marah sungguh. Nabi Isa tak apa dosa dia. Kan, hadis tak cerita. Bahkan Nabi Isa sebut apa? Nabi Isa kata, diriku, cukuplah aku dengan diri aku ya. Aku nak apa betul yang aku ni. Kan, aku nak apa betul yang aku, apa bicaralah orang lain. Bila sudah habis cakapnya itu, lalu berkata lagi, idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayatuna Muhammadan fayaquluna ya Muhammad anta Rasulullah wa khatamul anbiya wa qad ghafara Allahu lak ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar isfa' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fihi. Tuan-tuan sekalian, yang ni yang kata hero Hindustan last sekali Nabi Isa kata apa, aku tak boleh tolong. Lah ni hampa pergi cari orang lain lah. Pokok ada orang boleh tolong hampa. Dia kata ada seorang pokok boleh tolong hampa. Siapa dia? Nabi Muhammad dia lah.
Hampa pergi lari kat Muhammad. Maka pergilah sekalian kamu kepada orang yang lain daripada aku, kata Nabi Isa. Aku tak boleh tolong hampa. Pergi sekalian kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila didengar mereka itu akan perkataan Nabi Isa yang demikian itu, lalu pergi langsung terus mereka itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan nampak tak? Walaupun depa ni dalam ramai-ramai jutaan manusia ada datang tu, tapi depa cari Nabi Muhammad tu berjumpa. Itu kelebihan dia. Oi tuan-tuan, kita pun kadang-kadang nak cari orang alim pun tak berjumpa. Kan? Kita pergi kenduri besar mana-mana ke ustaz kata saya bombi tak jumpa apa dia tak jumpa tuan sekalian, walaupun kita duk cari tak jumpa. Tapi yang kata depa ni hak mana duk terkepit ni duk cari syafaat ni, siapa boleh tolong habaq kata kau ni depa cari jumpa, habaq kata kau ni depa cari jumpa. Ini kelebihan Tuhan bagi. Last sekali Nabi Aisyah kata apa? Lah ni hangpa pergi kat Muhammad lah, kokok dia boleh tolong hangpa. Depa tak cakap banyak, depa terus pergi. Dapat tuan sekalian yang kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila tiba di hadapan Nabi Muhammad, lalu berkata langsung kepada mereka itu, ya Muhammad, engkau satu orang yang menjadi pesuruh Allah. Tiada seorang yang lebih mulia daripada Allah Ta'ala melainkan Rasulnya. Pasal apa? Pasal engkau ni khatamun Nabi, engkau ni penutup segala Rasul. Kan? Engkau lebih mulia. Dan engkau kesudahan segala Nabi. Dan sesungguhnya pula telah diampunkan Allah Ta'ala bagimu akan apa dosamu yang telah terdahulu dan yang ada di belakang. Maka amatlah mulianya engkau di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan amatlah ia kasihnya kepadamu. Maka dengan kerana mulianya kamu kepadanya dan kasihnya kepadamu, pasti apa pintamu makbul kepadanya. Kalau kamu tu mulia, wahai Muhammad, apa yang kamu minta, Tuhan nanti akan bagi. Kamu pasti Tuhan akan bagi. Dan syafaatkanlah bagi kami kepada Tuhanmu, apa kiranya kasihanlah engkau akan kami. Tidakkah engkau lihat barang yang kami ada di dalamnya daripada azab dan sengsara? Sama tuan-tuan sekalian macam tadi ya. Kan? Abang kat Nabi Muhammad kata tolong saya, kami teruk sangat dah ni. Kami jumpa Nabi Adam tak boleh buat apa, jumpa Nabi Ibrahim tak boleh buat apa, jumpa Musa tak boleh buat apa, Isa tak boleh buat apa. Kamulah orang yang last sekali yang boleh tolong kami, tolong saya, kami teruk sangat dah ni. Depa duduk mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan perkataan semua orang yang demikian itu, lalu kasihanlah ia, yang kata Nabi Muhammad itu dah. Dia ni jenis orang belah Nabi Muhammad ni. Dia cukup belah kita sekalian. Sebab tu dalam Quran kata apa? Innahu lihubbil khairi lasyadid. Nabi Muhammad dengan benda-benda baik ini dia cukup suka. Nabi Muhammad. Dia tak boleh kita sekalian. Dia ni hati lembut, dia mudah, orang kata mudah belah kasihan ke orang yang kata Nabi Muhammad ni. Kan? Apa dia kata tuan-tuan sekalian? Dia kata fantaliq. Dia kata fantaliq wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tanda dekat tu. Kita teruskan semua kan. Tentang bulan depan pula. Kan macam mana kisah Nabi Muhammad ni. Kan bila jumpa Nabi Muhammad, apa Nabi Muhammad nak jawab kat dia? Kan kan. Tolong ke ataupun tidak tolong ke, ataupun Nabi Muhammad pun kata benda yang sama juga ke? Nabi Muhammad kata tak boleh, Tuhan pun marah juga kat aku ni. Pasal aku pun ada salah ya. Kan contoh dia macam tu kan. Jadi macam mana kisah dia, insya-Allah bulan depan kita nanti akan cerita. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lepas daripada ni tuan-tuan sekalian, dia akan mai juga kepada kita lepas habis cerita depa jumpa Nabi Muhammad tu, Nabi Muhammad boleh bagi syafaat ataupun tidak, dia akan mai cerita pula syafaat Nabi Muhammad itu, iaitu ada 5. Syafaat Nabi ada 5 tuan sekalian. Jadi apa benda syafaat Nabi, yang tu juga kita akan cerita. Okey. Dan syafaat Nabi bagi orang-orang yang ditinggikan darjat, macam mana cerita dia? Ada orang yang Allah Ta'ala bagi tinggi darjat, syafaat Nabi nanti akan bagi kepada dia. Syafaat Nabi bagi orang-orang yang berdosa besar. Siapa yang berdosa besar, adakah akan mendapat syafaat daripada Nabi? Tuan-tuan, sekali lagi saya ulang, syafaat ni apa? Syafaat ni bukan kuasa. Boleh faham tuan sekalian? Syafaat ni bukan kuasa. Syafaat ni apa? Syafaat ni sebagai orang tengah untuk nak deal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tu ya. Jangan tuan-tuan kata Nabi Muhammad nak tolong masuk dalam syurga, nak lepas daripada. Dah, Muhammad tak ada kuasa. Yang kata syafaat ni orang tengah. Makna dia apa? Dia minta tolong kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan bawa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni Tuhan, mereka nak minta tolong. Kalau boleh tolong, mereka tolong. Bila dia macam tu. Yang tu makna dia syafaat. Boleh faham? Kalau bahasa kita ni dia kata apa? Kabel. Kan orang tengah kan.
Kita nak masuk, nak jadi apa-apa, mau ada kabel sikit. Ada kabel, bagi buah durian balik pulau 3-4 biji, selesai. Contoh lagu tu lah. Contoh lagu tu. Okey? Baik, muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.